Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Cikgu Zurina. Pada hari ini cikgu akan berkongsi bahasa Melayu kertas satu. Baik, cikgu cuma akan berkongsi dari aspek pengenalan atau introduksi sahaja. Baik, teruskan bersama cikgu ya. Jom tonton video ini. Baiklah, kita mulakan ya dengan pengenalan tentang karangan ini ya. Kita mulakan dulu dengan standard pengajaran ya. Baik, standard pengajaran ialah 3.4 iaitu menulis untuk menghasilkan sesuatu penulisan yang terancang. Baik, kita tengok pula standard pembelajaran ya. Baik, standard pembelajaran ialah 3.4.3 iaitu menulis untuk menghasilkan pelbagai jenis karangan yang lengkap dengan menggunakan bahasa berbudaya. Ya, jadi itu ialah standard pembelajaran. Sekarang kita lihat ya, bahasa Melayu kertas satu ini ya merupakan format pentaksiran yang baharu ya, mulai tahun 2021 ya. Baik, format pentaksiran ini terdapat dalam kurikulum standard sekolah menengah atau KSSM ya. Baik, untuk hari ini ya, bahasa Melayu kertas satu kita sedia maklum bahawa terdapat kemahiran menulis ya. Baik, cikgu hanya akan memberi fokus kepada kemahiran menulis karangan bahagian A sahaja ya. Jadi untuk hari ini ya, kita lihat bahawa cikgu hanya akan membincangkan atau berkongsi tentang pengenalan introduksi ya karangan bahagian A ini ya. Baik, untuk pengenalan ini cikgu khususkan kepada yang pertama panduan menulis karangan ya bahagian A, dan yang kedua ialah analisis soalan. Jadi soalan-soalan yang cikgu ambil ya sebagai contoh, jadi cikgu akan tunjukkan analisis soalan. Baik, untuk bahagian analisis ini ya, cikgu akan berikan perbincangan ataupun memberi fokus kepada arahan soalan ya. Yang kedua, tugasan atau kehendak soalan. Yang ketiga, tema. Yang keempat, bahan rangsangan. Yang kelima, maklumat. Dan yang keenam, fokus. Dan di bahagian tepi ini ialah singkatan ya kepada perkara-perkara tersebut. Baik, jadi kita lihatlah nanti ya, cikgu akan terangkan. Baik, karangan A juga dikenali sebagai karangan respons terhad ya. Baik, karangan KSSM ini ya sangat memberi penekanan kepada kemahiran berfikir aras tinggi ya atau kebat ya. Jadi kerana kemahiran ini amat penting ya untuk melihat kebolehan calon menulis karangan ya. Jadi aspek yang sangat ditekankan ialah kemahiran menulis. Baik, untuk kemahiran menulis ini calon atau murid-murid perlulah tahu menganalisis soalan ya, dan kemudiannya menilai sendiri ya kehendak soalan, dan seterusnya mengaplikasi semua yang dianalisis ataupun dinilai dalam soalan karangan. Dan akhir sekali murid atau calon akan perlu mencipta karangan. Jadi inilah aspek kemahiran menulis yang perlu dikuasai oleh murid atau calon ya. Baik, dengan itu ya, apabila murid atau calon ya, peperiksaan akan dapat melahirkan idea kerana sudah buat analisis dan menilai, mengaplikasi ya. Sebelum mencipta, sudah pasti murid akan dapat melahirkan idea atau isi-isi utama dalam
karangan. Seterusnya mengaplikasi bahasa, iaitu dalam mencipta, ya. Maksudnya semasa menulis karangan. Sudah pasti murid-murid dapat mengaplikasi jenis-jenis ayat contohnya kan, peribahasa dan sebagainya semasa mencipta atau menulis karangan. Dan daripada situ juga murid atau calon perlu kreatif, ya, kreatif menulis karangan, ya, menggunakan daya kreativiti sendiri dan apresiasi bahasa. Apresiasi ini bermaksud memberi penghargaan atau penghayatan terhadap bahasa. Jadi maksudnya bila menulis mengikut cara yang sepatutnya, ya, menggunakan bahasa yang betul, ya, tepat, gramatis dan juga mungkin menggunakan unsur-unsur bahasa seperti peribahasa, ya, dan lain-lain. Dan murid atau calon juga perlu menghasilkan wacana yang lengkap. Wacana ni ialah satu karangan yang lengkap lah, ya. Jadi inilah kemahiran menulis, ya, yang ditekankan dalam karangan A, ya, atau karangan respons terhad, ya. Baik, kita teruskan lagi. Karangan bahagian A ini, ya, hanya ada satu soalan sahaja. Jadi satu soalan itu mesti dijawab, jawab satu soalan dan soalan tersebut berdasarkan kombinasi kepelbagaian rangsangan. Baik, di sini, ya, untuk bahagian A ini, ya, bahan rangsangan sangat penting, ya, kerana menjadi panduan kepada calon atau murid untuk menulis karangan, ya. Baik, jadi kita lihat di sini dulu. Apakah contoh bahan rangsangan, ya? Baik, seperti yang kita sedia maklumlah, dalam soalan karangan A, bahan rangsangannya adalah pelbagai, ya, iaitu ada kombinasi kepelbagaian. Jadi antara contoh bahan rangsangan ialah yang pertama, keratan akhbar atau majalah. Yang kedua, iklan atau poster. Yang ketiga, puisi tradisional atau puisi moden. Yang keempat, ilustrasi kartun. Yang kelima, peta. Yang keenam, gambar. Yang ketujuh, petikan. Ya, jadi ini antara contoh bahan rangsangan. Baik, sekarang kita lihat pula. Apakah maksud kombinasi kepelbagaian? Ya, baik. Jadi maksudnya ialah terdapat beberapa bahan rangsangan dalam soalan, ya. Baik, cikgu beri contoh. Yang pertama, keratan akhbar dan iklan. Contoh yang kedua, iklan, puisi moden dan gambar. Jadi bahan rangsangan itu adalah pelbagai, ya. Itulah yang terdapat dalam karangan bahagian A, ya. Baik, seterusnya sampailah kepada introduksi yang pertama, ataupun pengenalan, iaitu panduan menulis karangan A, ya. Baik, yang pertama, calon atau murid perlu mengetahui jenis dan format karangan, ya. Cikgu akan jelaskan kemudian. Baik, yang kedua, panduan yang kedua, calon atau murid perlu mengenal pasti tema dan fokus dalam bahan rangsangan atau arahan soalan. Ya, baik. Jadi tema apa? Tema ialah isu utama, ya. Jadi isu utama ada dalam arahan soalan, ya. Baik, kemudian fokus. Fokus ialah kata kunci dan fokus terdapat sama ada dalam bahan rangsangan atau arahan soalan, ya. Jadi kita boleh lihat nanti dalam contoh soalan yang cikgu akan bincangkan, ya. Baik, yang seterusnya ialah maklumat dalam bahan rangsangan boleh digunakan dalam perenggan karangan. Baik, ya, maklumatnya selain ada tema, fokus, ada juga maklumat lain atau cikgu panggil maklumat tambahan lah, ya. Baik, jadi maklumat merupakan perkara lain atau tambahan dalam bahan rangsangan, ya. Baik, ini baru penerangan. Nanti cikgu akan tunjukkan contoh semasa membincangkan soalan nanti, ya. Baik, kita teruskan.
Jadi jumlah markah ialah 30 markah ya, karangan bahagian A ini ya, 30 markah sahaja. Dan masa yang dicadangkan ialah 30 minit sahaja ya, dicadangkan. Jadi kita lihat lagi apakah panduan lain. Baik, ini ialah sambungan ya, panduan menulis karangan A. Kita lihat yang yang ketujuh ya, iaitu jumlah isi. Baik, jumlah isi bergantung pada fokus dan maklumat dalam bahan, rangsangan dan tugasan soalan. Jadi boleh pilih mana-mana fokus dan maklumat yang sesuai berdasarkan arahan soalan ya. Baik, karangan bahagian A ini arahan soalannya agak umum kebanyakannya, dan murid atau calon perlu lihat bahagian tugasan soalan. Kerana tugasan soalan itu terdapat maklumat yang diperlukan dan juga fokus. Dan dalam bahagian bahan rangsangan juga terdapat fokus dan maklumat yang lain ya. Jadi murid perlu berhati-hatilah untuk memilih fokus dan maklumat yang sesuai berdasarkan arahan soalan. Di arahan soalan tu sangat penting ya. Baik, kita tengok apakah fokus ya, cikgu sebut fokus tadi kan. Jadi fokus ini ialah sama maksud kata kunci. Ya, kata kunci ya. Jadi kalau sebut kata kunci itu sama dengan fokus. Baik, kata kunci ini bermaksud sama atau sinonim. Sama maksud ya. Okey, baik. Sekarang kita lihat apakah contoh fokus. Baik, inilah dia contoh fokus ya dalam bahan rangsangan. Baik, perkataan atau fokus yang cikgu senaraikan ini ya, walaupun lebih tetapi maksudnya sama atau sinonim ya. Baik, contoh yang pertama sebab. Sebab sama dengan punca, sama dengan faktor. Yang kedua, kesan. Sama akibat, sama impak dan sama maksud implikasi. Dan yang ketiga, cara sama dengan langkah, usaha, inisiatif. Seterusnya, kekangan sama maksud rintangan dan halangan. Yang seterusnya, tugas ya, sama maksud peranan, fungsi dan tanggungjawab. Baik, yang keenam, maksud ciri sama dengan sifat, sama dengan kriteria. Seterusnya, matlamat sama maksud objektif, sama maksud tujuan. Dan yang cikgu senaraikan di sini, kebaikan sama maksud kepentingan, sama maksud faedah dan sama maksud manfaat. Jadi kalau terjumpa mana-mana satu fokus dalam arahan soalan atau bahan rangsangan, jadi kita kena tahu beza maksudnya ya, kan? Jadi kita akan lihat nanti dalam contoh soalan yang cikgu berikan, kita akan bincangkan fokusnya nanti ya. Baik, seterusnya yang ke-8 ya. Bahagian utama karangan wajib ada 3 perenggan, iaitu pendahuluan, perenggan 2 isi-isi dan perenggan 3 penutup. Jadi ini ialah asas menulis karangan ya. Jadi karangan bahagian A perlu ada 3 perenggan ya. Baik, seterusnya jumlah perkataan. Baik, jumlah perkataan tidak kurang daripada 150 patah perkataan dan tidak lebih daripada 200 patah perkataan ya. Jadi dengan kata lain, antara 150 hingga 200 patah perkataan, dan calon atau murid perlu patuh arahan soalan ini ya. Baik, kita teruskan. Okey, ini sedikit pesanan cikgu lah ya, perhatian. Fokus dan maklumat dalam bahan rangsangan dan tugasan soalan perlu diambil dan boleh digunakan dalam mana-mana perenggan. Ya, baik. Jadi fokus dan maklumat tu ada dalam bahan rangsangan dan tugasan soalan ya. Nanti kita akan lihat dalam contoh soalan yang cikgu
akan berikan nanti ya. Baik, jadi perenggan yang dimasukkan tu ialah perenggan pendahuluan, perenggan isi dan juga perenggan penutup ya. Boleh letak ya. Baik, sesuaikan. Dan kita lihat di sini cikgu sarankan ya, guna kreativiti sendiri untuk mengolah isi yang mantap, tepat, jelas dan ayat yang gramatis. Ni larangan, jangan tulis ayat yang panjang berjela-jela ya. Baik, jadi yang penting yang pertama dia kreativiti sendiri ya, kerana kemahiran menulis juga menekankan aspek kreatif kan, seperti yang cikgu jelaskan di awal tadi. Jadi sudah pasti kamu perlu kreatif untuk mengolah isi, isi atau idea yang mantap, jelas, tepat ya, dan ayat yang gramatis ya, yang menggunakan aplikasi bahasa, iaitu apresiasi bahasa ya. Jadi elakkan tulis ayat yang panjang berjela-jela ya. Baik, kita teruskan. Sekarang tiba kepada bahagian yang kedua, iaitu analisis soalan karangan bahagian A ya. Baik, cikgu cuma buat analisis sahaja, dan seperti yang cikgu maklumkan di awal tadi, cikgu hanya buat pengenalan atau introduksi sahaja ya, iaitu panduan menulis karangan A, dan yang kedua ialah analisis soalan. Ya, baik, cikgu juga sudah senaraikan di bahagian analisis tadi apa yang akan cikgu bincangkan bersama-sama anda ya. Baik, sekarang kita lihat. Ya, untuk analisis soalan ini cikgu menggunakan 4 contoh soalan ya, yang merupakan contoh daripada lembaga peperiksaan Malaysia ya. Baik, jadi di sini kita akan mulakan dengan karangan yang pertama iaitu jenis pendapat. Baik, tadi di panduan dalam panduan yang cikgu terangkan pertama tadi ya, kita perlu tahu jenis dan format karangan. Jadi inilah dia contoh yang pertama, iaitu karangan jenis pendapat, dan karangan ini formatnya tidak berformat ya. Jadi itulah kita kena pasti dahulu ya. Baik, ya seterusnya kita lihat apakah arahan soalannya. Baik, di sini arahan soalannya ialah maklumat di bawah berkaitan dengan amalan membaca. Huraikan pendapat anda tentang amalan membaca. Panjangnya huraian hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan ya. Baik, jadi arahannya umum saja di sini. Kita lihat apakah bentuk bahan rangsangan yang diberikan. Baik, inilah dia bahan rangsangan untuk soalan jenis pendapat. Baik, ini yang pertama ya. Bahan rangsangan 1 iaitu puisi tradisional pantun. Ini pantun kan? Dan di bawah pun ada ditulis pantun mari membaca. Ya. Baik, yang kedua ialah bahan rangsangan 2 iaitu petikan. Ya, satu perenggan petikan yang diambil mungkin dalam mana-mana bahan bacaan lah ya, sebab diambil dalam internet. Ini yang ketiga iaitu kajian interim Tabiat Membaca Rakyat Malaysia 2014 ya. Jadi ini merupakan bahan rangsangan yang ketiga iaitu gambar. Gambar berkaitan dengan maklumat ini. Maklumat kajian interim Tabiat Membaca Rakyat Malaysia 2014 oleh Perpustakaan Negara Malaysia ya. Baik, jadi cikgu tunjukkan dalam bentuk bulatan ini nampak lebih jelas ya. Jadi inilah dia analisis yang pertama, iaitu kita perlu tahu jenis karangan, jenis format ya, kemudian kita lihat bahan rangsangan yang diberikan ya. Bahan rangsangan di sini adalah kombinasi kepelbagaian ya, iaitu pantun, petikan dan gambar. Gambar di sini ya, terdapat maklumat yang terdapat di dalam gambar ya, terdapat dalam gambar yang diberikan. Baik, jadi kita nak tengok ya, apakah tugasan
soalan. Baik, tugasan soalan di sini ialah ini ya, huraikan pendapat anda tentang amalan membaca. Jadi arahan soalan ini terdapat tugasan soalan ya. Huraikan pendapat anda tentang amalan membaca. Baik, seterusnya kita analisis pula untuk fokus soalan ya, fokus. Jadi untuk bahan rancangan 1 ya, cikgu ringkaskan ialah faedah. Fokusnya ialah faedah. Kenapa faedah? Kita lihat ya dalam pantun. Baris ketiga dan keempat ini merupakan maksud pantun ya. Ini rangkap 1 dan di bawah rangkap 2. Baik, cikgu jelaskan untuk rangkap yang pertama ya. Baris 3. Buku laksana lantaran ilmu. Dasarnya penuh mutiara berharga. Jadi maksudnya dalam buku ya, banyak terdapat ilmu pengetahuan. Jadi apabila kita membaca buku, sudah pastilah kita mendapat ilmu pengetahuan. Jadi itulah yang dimaksudkan sebagai faedah ya, faedah. Dan dasarnya penuh mutiara berharga. Ya, seumpama dasar lautan terdapat mutiara berharga kan. Jadi diandaikan dilaksanakanlah ya, ilmu ini seperti mutiara berharga di dasar lautan ya. Baik, perenggan rangkap 2 ya. Baris 3. Warga membaca tak buang masa, kutuk kanah teman sejati. Jadi di sini juga kita lihat faedah, iaitu sesiapa yang membaca sudah pasti tidak akan membuang masa. Itu faedah lah kan, tidak membuang masa. Meluangkan masa dengan membaca. Kutuk kanah teman sejati bermaksud kutuk kanah ni ialah bermaksud perpustakaan kan, ataupun pusat sumber. Jadi menjadi tempat untuk orang-orang yang suka membaca berada di situ. Setiap kali suka pergi ke kutub kanah atau perpustakaan. Ya, jadi inilah fokus bagi bahan rancangan yang pertama. Bahan rancangan yang kedua ialah langkah. Ya, cuba lihat sini, cikgu baca. Semua pihak haruslah berganding bahu untuk memupuk minat membaca dalam diri masyarakat dan tidak melepaskan tanggungjawab itu kepada pihak kerajaan semata-mata. Sebagai rakyat Malaysia pula, kita seharusnya turut mempunyai inisiatif dalam mengubah diri bagi memupuk minat membaca dalam diri kita sendiri. Jadi sudah pasti ini adalah langkah ya. Perkataan inisiatif ini sendiri sudah bermaksud langkah. Ya. Baik, sekarang kita tengok yang ketiga ialah maklumat ya. Seperti cikgu sebutkan tadi, terdapat iaitu jenis bahan bacaan. Ya, antaranya ialah majalah, akhbar kan, ini buku komik ya, kemudian dan lain-lain lah. Jadi ini ialah maklumat merujuk kepada jenis bahan bacaan. Dalam bahan rancangan 3 ini tidak terdapat fokus ya, hanya terdapat di bahan rancangan 2 dan bahan rancangan 1 dan bahan rancangan 2 ya. Baik, kita lihat keseluruhan yang cikgu bincangkan di sini ya. Oh ya, sebelum tu tema ya, maaf. Tema untuk keseluruhan soalan ini ya, dari arahan hinggalah bahan rancangan ialah merujuk kepada membaca ya. Jadi temanya membaca. Baiklah, seperti yang cikgu sebutkan tadi, kita lihat secara keseluruhan perbincangan yang cikgu jelaskan tadi, iaitu yang pertama, tema membaca. Yang kedua, fokus ya. Fokus dalam bahan rancangan 1 terdapat fokus faedah. Dalam bahan rancangan 2 pula langkah. Dalam dalam bahan rancangan yang ketiga, iaitu terdapat maklumat jenis bahan bacaan, dan tugasan soalan ialah huraikan pendapat anda tentang amalan membaca. Jadi inilah dia analisis soalan untuk karangan yang pertama. Ya, baik, semoga anak-anak ataupun calon murid
dapat faham ya, faham penjelasan ini. Baik, cikgu teruskan kepada karangan yang kedua pula ya. Baik, yang seterusnya ya, contoh item atau soalan yang kedua, iaitu karangan jenis surat kiriman rasmi ya. Baik, untuk karangan jenis surat kiriman rasmi ini berformat ya, berformat. Tadi tidak berformat, sekarang berformat ya, sebab surat kiriman rasmi ya. Baik, mari kita lihat apakah contoh arahan soalan yang diberi. Baik, arahan soalan. Gambar dan maklumat di bawah menunjukkan masalah kutipan sampah yang dihadapi oleh penduduk di kawasan tempat tinggal anda. Sebagai seorang penduduk yang prihatin, tulis sepucuk surat kepada pihak berkuasa tempatan untuk mengadukan masalah yang dihadapi oleh penduduk di kawasan tempat tinggal anda tentang masalah sampah sarap yang sering tidak dikutip dan cadangkan tindakan yang perlu diambil. Panjangnya surat anda hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Ya, itu arahan soalan yang diberikan ya untuk surat kiriman rasmi. Walaupun tidak dinyatakan di sini, tetapi surat ini merujuk kepada pihak berkuasa tempatan. Jadi sudah pastilah jenis surat kiriman rasmi. Baik, kita lihat apakah contoh bahan rangsangan ya. Baik, di sini ada 3, iaitu yang pertama gambar ya. Gambar menunjukkan sampah sarap ya dilonggokkan di satu kawasan ya. Tanpa dikutip kan. Baik, yang kedua ialah bahan rangsangan yang merujuk pada iklan, iaitu jadual kutipan sampah dan pembersihan awam ya. Baik, bahan rangsangan yang ketiga ni ialah keratan akhbar. Ya, ini ialah merupakan maklumat, iaitu masalah sampah belum selesai ya, ada di sini ya dalam keratan akhbar. Baik, cikgu bulatkan nampak lebih jelas. Baik, jadi tema di sini ialah tentang sampah sarap ya. Sampah sarap yang tidak diurus dengan baik. Baik, jadi fokus yang pertama ialah faktor ya. Sebab dalam bahan rangsangan yang ketiga ini memberitahu tentang masalah sampah belum selesai. Dan sedikit penerangan di sini, kerja kutipan didakwa tidak sempurna serta guna pekerja asing. Jadi ini menunjukkan faktor lah atau sebab atau punca yang menyebabkan masalah sampah tidak dikutip. Ya. Baik, jadi ini adalah faktor. Baik, yang seterusnya. Baik, ini fokus yang kedua ya. Seperti yang cikgu sebutkan di awal tadi. Fokus juga boleh terdapat dalam tugasan soalan di sini ya, yang meminta menulis pucuk surat kan, iaitu tentang masalah yang dihadapi oleh penduduk di kawasan tempat tinggal anda tentang masalah sampah sarap yang sering tidak dikutip dan cadangkan tindakan yang perlu diambil. Jadi tindakan di sini merupakan langkah yang perlu diambil lah untuk memberitahu kepada pihak berkuasa tempatan. Jadi ini ialah fokus yang kedua. Baik, kita lihat lagi. Baik, di sini ya maklumat ya, iaitu masalah sampah sarap. Baik, ini menunjukkan gambar kan, longgokan sampah yang tidak dikutip. Jadi cikgu jadikan ini sebagai maklumat. Dan yang bahan rangsangan yang kedua pula masih maklumat, iaitu jadual kutipan sampah ya. Jadi daripada analisis ini murid-murid dapatlah menulis karangan bagaimana untuk menguraikan fokus yang terdapat dalam soalan ini ya, iaitu fokus yang pertama faktor, fokus yang kedua ialah tindakan ya. Baik, jadi boleh guna maklumat yang diberikan di sini.
di dalam mana-mana perenggan ya. Baik, sekarang cikgu ini tugasan soalan ya. Seperti yang cikgu jelaskan tadi, sebagai penduduk yang prihatin, tulis sepucuk surat kan kepada pihak berkuasa tempatan. Jadi bila menulis surat kiriman rasmi, memberi atau calon mestilah tahu format menulis karangan surat kiriman rasmi ya. Baik, sekarang kita lihat analisis yang cikgu bincangkan tadi. Baik, tema ialah sampah, sarap. Fokus ada dua kan, iaitu yang pertama faktor atau punca atau sebab yang terdapat dalam baharan rancangan 3 di sini ya, iaitu maklumat tentang masalah sampah belum selesai. Baik, fokus yang kedua ialah tindakan atau langkah atau cara terdapat di bahagian tugasan soalan ya. Ya, ni bahagian tugasan soalan ya. Jadi terdapat fokus di sini, tindakan. Baik, seterusnya maklumat lain di sini terdapat dalam bahan rangsangan 3, iaitu maklumat pertama masalah sampah sarap. Maklumat yang kedua ialah jadual kutipan sampah. Jadi semua ini akan ditulis dalam karangan nanti ya. Baik, yang keempat ialah tugasan soalan, iaitu tulis sepucuk surat kepada pihak berkuasa tempatan untuk mengadukan masalah yang dihadapi oleh penduduk di kawasan tempat tinggal anda tentang masalah sampah sarap yang sering tidak dikutip dan cadangkan tindakan yang perlu diambil ya. Jadi inilah dia analisis soalan untuk karangan yang kedua, iaitu jenis surat kiriman rasmi. Baik, kita teruskan kepada contoh item atau soalan yang ketiga, iaitu karangan jenis resume ya. Baik, resume ini karangan jenis berformat ya. Baik, kita lihat arahan soalan di sini ya. Iklan-iklan di bawah menunjukkan sebahagian daripada iklan kerja kosong. Berdasarkan iklan-iklan yang diberikan, sediakan resume diri anda yang lengkap bagi permohonan satu pekerjaan yang anda minati. Panjangnya resume anda hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan ya. Baik, jadi kita lihat di sini apakah bahan rancangan yang diberikan. Baik, bahan rancangan yang pertama iklan, bahan rancangan yang kedua juga iklan. Baik, dalam arahan soalan, dalam tugasan soalan, kamu diminta memohon satu pekerjaan yang diminati sahaja. Ya. Baik, jadi ini ada dua iklan lah. Nampak Jadi ini iklan yang pertama jawatan kosong, guru prasekolah, guru tadika, pembantu guru, guru kafar Baik, kita lihat apakah maklumat di sini. Maklumat yang dinyatakan dalam bahan rancangan ini ialah jawatan, gaji, syarat kelayakan dan cara memohon. Jadi untuk bahan rancangan yang kedua juga sama jawatan, syarat kelayakan, cara memohon. Cuma gaji tidak dinyatakan. Baik, jadi ini adalah dua jenis jawatan diiklankan. Jadi murid atau calon diminta untuk membuat resume diri ya. Baik, kita lihat lagi di sini apakah fokus. Baik, fokus di sini cikgu letak cara Kenapa cara? Kerana perlu disediakan resume diri. Jadi apakah cara? Bagaimana untuk menyediakan resume diri? Jadi fokusnya cara Baik, seterusnya temanya ialah permohonan pekerjaan. Ya, pekerjaan kerana di sini ditawarkan pekerjaan yang kosong ya. Baik, seterusnya tugasan soalan. Inilah sediakan resume diri. Jadi tugasan soalan ini ya, meminta anda menyediakan resume diri yang lengkap bagi permohonan satu pekerjaan yang anda minati. Salah satu ya, sama ada yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Baik, jadi analisis yang dapat dibuat di sini ya. Jadi yang pertama, tema ialah permohonan pekerjaan.
fokus ialah yang pertama tindakan atau langkah atau cara, iaitu tugasan soalan yang terdapat di sini ya. Ya. Yang seterusnya yang ketiga maklumat. Maklumat yang pertama iklan, cikgu sudah bacakan tadi, dan maklumat yang kedua juga iklan ya. Baik. Tugasan soalan ialah cikgu sudah bacakan tadi ya. Sediakan resume diri anda yang lengkap bagi permohonan satu pekerjaan yang anda minati. Ya, jadi untuk mengetahui bagaimana menulis resume diri ini ya, akan dibincangkan dalam dalam soalan yang berikutnya ya. Tapi maksud cikgu ialah di sini cikgu tunjukkan satu contoh resume diri ya. Jadi contoh resume diri ini ya, kita lihat ya, temanya ialah permohonan program budaya ya. Kerana di sini contoh yang diberi dikatakan Nur Ain Sofia bercadang untuk menyertai program budaya peringkat antarabangsa. Resume yang sesuai perlu disediakan untuk memohon program tersebut ya. Jadi murid ini bernama Nur Ain Sofia binti Kamarul Azmi. Ya, baik. Kita lihat ini ialah aspek penting yang perlu ada dalam resume diri. Ya, yang pertama ialah anugerah ya. Jadi ini apakah anugerah yang diperoleh oleh tokoh Nur Ain Sofia ni? Banyak ya. Antaranya Johan pertandingan tarian Zapin peringkat daerah kan. Jadi ini antaranya tokoh kurikulum sekolah. Jadi itu anugerah yang dimiliki oleh Nur Ain Sofia. Yang kedua ialah perlu tulis kemahiran teknologi maklumat ya. Baik, di sini kita lihat Nur Ain Sofia mahir menggunakan perisian Microsoft Office. Ya, selain daripada itu menghasilkan video kreatif, menguasai kemahiran reka bentuk grafik. Ini kemahiran dia. Dan seterusnya ialah kemahiran bahasa. Baik, selain bahasa Melayu juga Nur Ain Sofia mahir bahasa Inggeris dan bahasa Jepun ya. Baik, seterusnya ialah alamat untuk dihubungi. Alamat ya, alamat sekolah di sini ya. Selain daripada itu telefon, nombor telefon dan juga email. Jadi semua ni perlu ada ya dalam kategori alamat ya. Nampak ya? Baik, seterusnya ialah potensi diri. Apakah potensi Nur Ain Sofia ya? Antaranya ya, boleh berkomunikasi dengan semua lapisan masyarakat, bersedia melakukan tugas sebagai sukarelawan ya, dan lain-lain. Berikutnya kemahiran tambahan, kemahiran lain ya yang terdapat pada diri Nur Ain Sofia. Okey, cuba tengok apa tu? Mahir bermain jenis alat muzik kan. Baik, ni ya, mahir bermain beberapa jenis alat muzik moden dan tradisional. Kemudian mahir seni tarian Zapin ya. Jadi berkebolehan dalam pengucapan awam. Jadi kemahirannya amat hebat ya. Baik, akhir sekali ialah rujukan, iaitu siapa? Cik Nur Damia binti Halim, guru tingkatan 4 Supernova ya. Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Cemerlang, dan nombor telefon. Jadi inilah dia bentuk resume yang boleh ditulis jika terdapat soalan ini keluar dalam periksaan ya. Bagaimanapun latihan menulis itu sangat penting. Baiklah, kita sampai kepada soalan yang terakhir, iaitu soalan yang keempat ya, iaitu karangan jenis email. Jadi karangan ini berformat ya. Jadi kita lihat apakah arahan soalan bagi karangan jenis ini ya yang boleh buat analisis, iaitu baca kedua-dua email di bawah dengan teliti. Anda dikehendaki menjawab satu daripada email di bawah. Tulis email anda itu selengkapnya. Panjang email anda hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan ya.
Baik, kita lihat contoh email yang pertama ya. Baik, ini email yang pertama. Jadi kemudian kita tengok contoh email yang kedua pula. Ya, ini email yang kedua. Baik, email ini kita tengok ya, antara formatnya ialah daripada pengirim iaitu bernama Amira kepada penerima Adri, subjek ya iaitu hobi baharu. Baik, cikgu akan bacakan satu contoh email di sini ya, iaitu email yang pertama. Salam hormat Adri, apa khabar? Maaf kerana sudah lama saya tidak menghantar email kepada awak. Sebenarnya peperiksaan pertengahan tahun baru saja berakhir. Saya berasa lega kerana sekarang saya dapat berehat sepenuhnya. Namun saya ingin mencari hobi-hobi baharu yang dapat saya lakukan agar saya dapat meluangkan masa dengan sebaik-baiknya pada cuti sekolah yang akan datang. Saya tahu bahawa awak ada beberapa hobi yang menarik. Bolehkah awak berkongsi tentang hobi-hobi tersebut dan manfaat-manfaat yang dapat saya raih daripadanya? Saya menantikan respons daripada awak. Sahabatmu, Amira. Baik, ini contoh email yang pertama ya. Baik, untuk email yang kedua ni cikgu tidak akan bacakan. Jadi kita lihat apakah analisis bagi soalan email ini ya. Baik, yang pertama ialah maklumat atau kandungan email ni ialah subjeknya di sini ya, dinyatakan iaitu hobi baharu ya. Jadi hobi dan fokus ini ialah ayat yang merujuk kepada hobi ya. Bolehkah awak berkongsi tentang hobi ya ni. Jadi ini ialah kandungan atau subjek kepada email pertama dan fokusnya ialah manfaat. Lihat ayatnya ya. Manfaat-manfaat yang dapat saya raih daripadanya. Jadi ini ialah fokus. Baik, untuk email yang kedua pula, maklumat atau kandungan bagi email ini ya, subjeknya ialah aktiviti bersama jiran ya, aktiviti bersama jiran. Boleh lihat di sini ya. Baik, kemudian fokus ataupun maaf ya, ayat yang mengandungi maklumat tentang aktiviti bersama jiran ialah tentang aktiviti yang boleh kami lakukan ya. Baik, seterusnya kita lihat fokusnya juga ialah manfaat. Jadi sama ya, fokus dengan email yang pertama. Cuma subjeknya saja berbeza iaitu hobi, yang kedua aktiviti bersama jiran. Jadi untuk menulis karangan perlu telitilah kedua-dua email ini dan pilih satu saja ya, menjawab satu daripada email di bawah. Sama ada email satu atau email dua ya. Baik, kita lihat apakah iaitu tugasan soalan dan tema ya. Jadi tugasan soalan di sini ialah anda dikehendaki menjawab satu daripada email di bawah ya. Tulis email anda itu selengkapnya. Dan tema di sini cikgu pilih persahabatan kerana kita lihat di sini ya, penulis email ini ya, pengirim, mereka meminta sahabat mereka kan untuk memberikan maklumat yang diminta. Ya, jadi ini adalah sahabat, sama juga dengan email yang kedua. Meminta apa tu? Tentang aktiviti yang boleh pengirim lakukan bersama dengan jiran. Jadi ini adalah tema persahabatan ya. Baik, kita tengok dari segi analisis keseluruhannya lah ya. Analisis soalan tema persahabatan, fokus dalam bahan rangsangan 1 manfaat, dalam bahan rangsangan 2 juga manfaat ya. Baik, yang ketiga ialah maklumat atau kandungan kepada email itu ialah tentang maklumat yang pertama hobi baharu ya. Manakala maklumat yang kedua ialah aktiviti bersama jiran. Ya, dan tugasan soalan seperti yang cikgu bacakan tadi ya. Anda dikehendaki menjawab satu daripada email di bawah. Ya, jadi diharapkan calon atau murid-murid boleh membincangkan bagaimana untuk menulis karangan ini ya dalam perenggan pendahuluan, isi-isi dan kesimpulan ya. Jadi boleh mencuba ya bersama guru di sekolah ya. Baiklah, akhir sekali ya.
cikgu berikan rumusan sebagai kata akhir, iaitu ingat 5 aspek penting ini ya. Baik, apakah 5 aspek tersebut? Ya, yang pertama ialah bahan rangsangan ya. Kerana bahan rangsangan ini sangat penting ya, jadi perlu teliti. Dan dalam bahan rangsangan ini kadang ada fokus ya, ada fokus juga maklumat. Jadi tiga perkara penting ini sangat perlu diteliti oleh calon atau murid ya. Baik, yang keempat ialah tema ya, tema. Jadi lihatlah secara keseluruhan dari arahan soalan hinggalah kepada bahan rangsangan ya. Jadi tentulah akan dapat apakah tema dalam soalan tersebut. Baik, yang kelima ialah tugasan soalan ya. Jadi dalam arahan soalan, biasanya tugasan soalan berada di bahagian kedua arahan soalan ya. Jadi di bahagian bawah itu seperti yang cikgu tunjukkan tadi ialah tugasan soalan ya. Baiklah, jadi harap semua akan telah pun faham perbincangan cikgu pada hari ini ya. Jadi cikgu nak ingatkan lagi, iaitu guna kreativiti sendiri untuk mengolah isi yang mantap, tepat, jelas dan ayat yang gramatis ya. Dan juga patuhi jumlah perkataan antara 150 hingga 200 patah perkataan sahaja ya. Baik, jadi semoga anak-anak murid semua juga calon yang akan menduduki peperiksaan nanti ya dapat memahami perbincangan cikgu pada hari ini ya. Baik, jadi sekian sahaja perkongsian cikgu dalam video kali ini ya. Jadi cikgu berharap semoga perkongsian ini memberikan manfaat kepada semua ya. Baik, jadi pesanan cikgu yang akhir, jangan lupa tonton video seterusnya ya. Baiklah, terima kasih. Jumpa lagi. Bye.